Lagi. Okey, cukup. Hey, Danny. Kenapa makan nasi sikit sangat hari ni? Diet. Diet? Muskil. Danny ni, kalau tak silap Ana, satu hari tak makan nasi mesti jadi, kata, meroyan sikit. Betul tak nak? Ha. Tak macam ni. Sebenarnya, Daddy nak makan nasi sikit sebab Daddy nak makan kuih-kuih. Tengok. Dah sampai pun. Terima kasih. Kuih-kuih ni dengan nasi sama. Sebab semuanya berasal daripada beras. Betul juga kan? Penduduk Malaysia, Aha. makanan utama kita adalah beras. Bukan setakat kuih-kuih saja. Bihun, kuih tiaw, laksa, Putu mayang. Putu mayang. putu mayang. Dan beras juga salah satu makanan yang dikawal dan diberi subsidi oleh kerajaan. Teringitlah nak pergi melawat sawah padi. Mungkin kita boleh pergi juga makmal biji benih dia ke, tengok macam mana beras dihasilkan sampailah jadi nasi dia. Sekarang ke? Sekarang lah. Ya. Bagilah dia ni habiskan nasi dulu dengan kuih-kuih ni dulu. Ayolah, lepas ni lah. Terima kasih anak kerana belanja Daddy hari ini. Belanja nasi je, lauk semua Danny bayar. Minggu ini kita nak pergi melawat dan tengok-tengok sawah. Danny, jauh lagi ke tempat Encik Rashid dengan Encik Zainuddin ni? Lebih kurang dalam 30 km lagi. Ya. Kita sekarang ni kita dah nak sampai ke Kuala Selangor. Okey. Kat sana nanti kan rasanya kalau mereka tak keberatan, kita nak tahu cara-cara macam mana mereka mengendalikan sawah padi ni kan. Sebab yang kita tahu selalunya nasi ada tersedia di atas meja macam tu je, terus makan je. Tapi Boleh dikatakan nasi ni adalah makanan utama lah. Makanan ruji. makanan ruji. Dalam rancangan Agro Eksplorasi kali ini, kita akan melawat kawasan pengeluaran padi terbesar mengikut tan per hektar. Kawasan padi yang merangkumi keseluruhan daerah Kuala Selangor dan Sabak Bernam ini meliputi kawasan seluas kira-kira 19,700 hektar. Oh, tanah yang subur ini, pusaka milik kita, anugerah Maha Kuasa, tersimpan sejuta rahsia. Encik Rashid kan? Ya. Okey, apa khabar? Allah, lama tak jumpa Encik Rashid. Saya jemput lagi. Sila. Okey, masih. Allah. Titis keringat yang mengalir seumpama baja, sumber kesuburan dan hazanah tanah bonda. Wah, Encik Rashid. Ya, Rumah jemput Encik dulu. Rashid ni unik lah. Tengah-tengah kata sawah padi. Memanglah orang kampung, orang petani biasalah macam ni. Memang rumah ni, kalau sawah rumah dia memang tepi sawah padi ke? Memang semua macam ni. Oh, Memang dekat dalam sawah. dari dulu lagi Saya ke? dululah. Daripada nenek kita memang duduk di sini. Dah berapa lama menceburkan diri dalam bidang ni? Saya jadi petani ni daripada habis sekolah, dekat 20 tahun dah. Saya bermula daripada kosong. Saya bukan di antara keluarga senang, tak ada. Habis sekolah saya kerja driver traktor 10 tahun. Duit driver traktor tu saya dapat, saya sewa tanah. Bermula daripada setengah lot, 1 ekar setengah. Lepas tu saya dapat lagi duit padi, dapat duit traktor, bawa traktor. Saya sewa lagi sikit sampai hari ni. Ada dapat apa-apa bantuan tak? Memang kita dibantu oleh kerajaan lah, dari segi baja pun semua dibantu oleh kerajaan. Hemat nasihat, kita rujuk ke Jabatan Pertanian. Sekarang ni sebenarnya kita dah tak dapat lagi nak mempeluarkan sawah sebenarnya. Sawah sekarang ni kat Malaysia ni dah habis. Jadi sekarang ni pihak kerajaan supaya kita tinggikan hasil. Kalau 29 tan, dia suruh pergi 11 tan. Kerajaan ni dia akan bantu. Dia akan bantu, lepas tu dia akan bagi kita kursus macam mana belajar bagi hasil tinggi. Lepas tu dia panggil lah pakar-pakar dia, kadang daripada UPM ke, yang pakar dalam padi, explain dengan kita. Antara faktor-faktor ataupun halangan-halangan untuk menanam padi ni? Macam kita dah biasa kan. Bila kita tengok pokok padi tu, kita dah tahu dah apa sakit dia.
Macam doktor lah ni. Kita lebih kurang doktor lah, tapi doktor Bagi pokok Dr. lah. Rashid lah. Dr. Rashid, ya. Sekarang ni masalah kita macam siput, tikus, lepas tu serangga kan. Kita kena study lah, kena belajar daripada kawan-kawan yang lebih arif ataupun rujuk ke pegawai Jabatan Pertanian. Kita ada ceritakan tentang makhluk perosak kan, macam tikus, siput, kalau tak silap saya siput gondang. Macam mana siput gondang? Siput gondang ni dia makan padi yang kita baru lepas tabur. Yang baru naik tu dia akan makan tu. Dia tak boleh tenggelam. Kalau misalnya kata air terlampau dalam, padi yang baru nak hidup tu dia akan makan padi tu sampai habis. Rezeki dia lah tu kat situ. Itu kita jangka untuk keselamatan kita akan matikan dia dulu. Baru kita tabur padi atau baru tanam. Saya sentiasa mahukan pentadbiran kerajaan ini prihatin terhadap keluh kesah dan rintihan golongan seperti petani dan nelayan. Kita faham akan jerih payah mereka menongkah arus kehidupan, memugar tanah dan bergelut dengan badai demi mencari rezeki. Dalam usaha untuk kita nak mengatasi masalah krisis makanan, pertama mesti menambahkan yield dia, supaya petani dapat tambah daripada 5 tan kepada 10 tan. Jadi ini boleh dilaksanakan dengan sistem pemerintah yang baik dan juga dengan variti-variti yang baru. Kita bagi kepada semua tanpa mengira fahaman politik demi untuk membela nasib dan meringankan beban yang ditanggung oleh petani-petani. Bersama Encik Rashid, saya nak berasa sendiri macam mana nak jadi seorang pesawah yang tegar. Betul. Jadi Pesawah petani tegar. moden. Ya. Encik Rashid kena tunjukkan lah. Kita orang nak naik traktor lah. Nak... Kita akan ajar macam Semualah. mana buat traktor. Ya, betul Dia tak perlu ada lesen Tak perlu ada. Kawasan PBLS ini mensasarkan peningkatan kualiti dan kuantiti pengeluaran padi serta beras negara dari 70% hingga ke 86% menjelang 2010. Jadi apa yang sekarang kerajaan ini buat ialah untuk supaya petani ini dapat mengeluarkan padi dan juga membuat cukup pendapatan untuk mereka menyarai hidup mereka, maka kerajaan sekarang ini memberi berbagai-bagai jenis subsidi dan juga berbagai-bagai jenis insentif. Jadi termasuklah subsidi baja padi, termasuk subsidi harga baja padi, juga termasuk kepada kilang-kilang, subsidi kepada kilang yang mengeluarkan benih padi sah supaya pengeluaran dapat ditingkatkan. Kerajaan juga ada beri perataan sawah, pemberian kapur, berbagai-bagai jenis subsidi. Inilah yang subsidi ini yang pada saya, apa yang saya fikirkan ialah kerajaan perlu teruskan juga di dalam rancangan Malaysia ke-10 ini. Kita orang panggil kunci air lah. Kunci air. Ini ada satu daripada main canal lah, daripada Main canal. untuk masuk. Air ni biasanya bila kita nak menabur. Bila nak menabur, benih. 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 Kita dah standby untuk menanam, baru pihak JPS akan salurkan air. Oh, so maksudnya kunci air ni dipegang oleh Jabatan Perairan Saluran. Nah. Memang government yang bagi je benda ni. Encik Rashid, macam jerami-jerami ni kan, semua ni, kita nak buat apa lepas ni? Kita ada dua kaedah. Pertama, kita boleh tebas dan kita bakar. Kalau ada satu lagi kaedah, kita akan tebas dan kita akan gulung pakai baler. Kita di sini kita panggil baler lah. Dia akan gulung jerami ni, kemudian kita boleh jual. Nak tengok saya bakar tak? Tak boleh. Sekarang tak boleh. Sekarang ni, anda tengok saya macam mana saya nak membawa traktor ini. Jom. Kawasan Padi Barat Laut Selangor atau ringkasnya PBLS seperti mana ianya dikenali juga mencatatkan kadar penggunaan jentera tertinggi. Bermula dari kerja-kerja penyediaan tanah sehingga kepada menuai hasil tanaman. Jentera seperti transplanter bagi tujuan penanaman padi juga sangat meluas penggunaannya di kawasan sawah di sini. Program utama R&D Madi adalah pembiakbakaan bagi penghasilan varieti baru padi. Target kita adalah varieti yang punya hasil yang tinggi
sehingga mencapai 10 tan sehektar dan juga berkualiti. 5 kali dalam 2 tahun tu memang kita mampu untuk melaksanakannya. Di Madi Tanjung Karang kita telah menjalankannya masuk musim yang ketiga sekarang ni. Dan saya percaya kita boleh lakukan 5 kali dalam 2 tahun secara konsisten. Objektif utama idea Barat Laut Selangor adalah untuk meningkatkan purata pengeluaran hasil padi kita kepada 7.5 metrik tan per hektar menjelang tahun 2010. Yang keduanya, kita nak meningkatkan kualiti dan kuantiti padi dan beras negara. Kita nak menyumbang sebanyak 13% daripada 86% sasaran SSL negara. Dan yang ketiganya, kita nak meningkatkan pendapatan petani kepada purata RM2,000 per bulan. Purata pendapatan sehingga tahun 2009 adalah RM1,824.98. Jadi menghampiri RM2,000 yang ditargetkan lah. Dan peratus kemiskinan pun telah banyak berkurang, ada lebih kurang 8% lagi. Bagi penanam-penanam padi, hari menuai adalah hari yang dinanti-nantikan. Pada hari inilah mereka akan menerima hasil atas kerja keras mereka sepanjang musim mereka mengejarkan sawah-sawah mereka. Adalah menjadi sasaran penanam-penanam padi ini untuk mendapat hasil terbaik bagi setiap musim. Pembentukan masyarakat pesawah dari golongan muda yang berdikari, progresif dan berorientasikan komersil berserta dengan penggunaan teknologi membolehkan kawasan PBLS ini mencapai peningkatan hasil yang disasarkan. Peranan benar adalah untuk membantu kerajaan. Sebab kalau nak mencapai sasaran 70% pengeluaran negara, juga bantuan kita bagi pada penghilang-penghilang sendiri untuk mencapai hasrat kerajaan. Saya rasa kalau bantuan tak dibagi, kerajaan tak bagi insentif dan juga saya rasa orang tak buat sawah kat Malaysia ni. Kawasan Barat Laut Selangor ni memang satu kawasan pengeluaran padi. Jadi kerajaan membuat keputusan untuk melaksanakan projek pengeluaran padi di sini supaya dengan ada projek tersebut pengeluaran boleh ditingkatkan. Dan pada masa sebelum projek, kadar kemiskinan di kawasan Barat Laut ni adalah lingkungan 65%. Dengan pelaksanaan projek ini, kerajaan berharap kadar kemiskinan akan diturunkan dan pendapatan purata petani pesawah akan boleh ditingkatkan. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia sentiasa meningkatkan usaha demi untuk menjamin kualiti pengeluaran padi negara. Berbagai cara dan kaedah dijalankan untuk memastikan rakyat sentiasa mendapat bekalan beras yang baik dan secukupnya. Di antaranya, kementerian menyediakan makmal ujian biji benih untuk memastikan ketulinan genetik dan identiti variati benih padi yang dikeluarkan. Jadi kalau kita tengok kawasan Barat Laut ni, kebanyakan petani kita ataupun lebih kurang 1/3 kawasan kita adalah tanaman padi untuk pengeluaran benih. Maksudnya benih ni akan digunakan untuk benih lah, bukan untuk dimakan. Jadi disebabkan kebanyakan benih dikeluarkan di kawasan kita, iaitu lebih kurang 28% benih untuk keseluruhan tanaman padi di Malaysia ni dikeluarkan di kawasan Barat Laut. Di sini ada lebih kurang 11 syarikat pengeluaran benih yang beroperasi di kawasan kita. Khabar Cik Din? Baik, selamat datang. Terima kasih. Ya, Danny. Selamat datang. Jom kita masuk dalam rumah. Tak apa Cik Din, kita duduk kat luar sebab nak tengok orang kata sawah padi ni udara pun segar. Jom. Cik Din, macam mana boleh timbul minat nak menjadi seorang pesawah ni?
Saya minat dari kecil sebetulnya. Dari kecil Dari kecil saya tengok bapak saya menanam padi. Saya nampak kesusahan dia orang. Tapi saya tengok padi ni unik. Unik ya? Unik. Bermakna dari kecil sampai besar, kita yang menjaga dia. Kita cuba cerita sikit masa zaman ayah Cik Din kan dengan sekarang ni, apa perbezaan dia yang ketara lah sekarang. Perbezaan dia banyak. Sebab masa zaman ayah saya, jentera tak ada. Kurang ada jentera. Zaman saya ni lah, jentera, pembajakan ada, penuaian ada, penanaman ada, mesin bermotor pun ada. Segala-galanya ada. Okey, bantuan yang diterima oleh kerajaan. Banyak. Banyak yang kerajaan salurkan kepada petani. Seperti baja campuran, baja organik, urea. Urea. Apa tu? Baju urea. Baja untuk menghijaukan padi. Lepas tu yang terbaru sebatian. Sebatian ni baju buah. Baju buah. So baju buah pun dipakai juga untuk padi boleh. Oh ya. Untuk pengisian. Pengisian. Sebelum Cik Din menang anugerah pesawah cemerlang tahun ni kan, sebelum jadi pesawah ni, sebelum ni Cik Din kerja sebagai apa? Operator kilang. Operator kilang. Kilang apa tu? Kilang buat skru. Cik Din ceritalah macam mana boleh kerja kilang, sebab tu boleh usahakan sawah padi juga. Setelah pagi pukul 6.30 saya terpaksa pergi ke sawah padi. Dalam masa sejam setengah tu, pukul 8 saya balik, mandi-mandi terus saya pergi kilang. Kerja. Hari Sabtu Ahad saya sepenuhnya di sawah padi. Bermakna apa-apa yang saya nak buat, saya buat time Sabtu Ahad tu lah. Lepas mengusahakan satu petak dan seterusnya akhirnya berjaya menghasilkan 16 petak. Macam mana boleh orang kata tercapai sehingga ke 16 petak? Saya duit sawah, saya kumpul. Saya tak gunakan untuk buat makan. Tak. Ya betul. Tak. Saya duit kerja saya. Tiap-tiap musim saya akan cari sekeping sawah. Tiap-tiap musim mesti ada sekeping saya nak sewa. Lepas tu saya fikir duit banyak, saya tambah lagi 2-3 keping dalam semusim. Tahun 2005 saya time tu ada 6 keping. 6 keping. Cik Din, seronok ke jadi pesawah ni? Seronok sangat, happy. Kenapa Apa yang best jadi pesawah ni? Kenikmatan menuai satu. Keduanya masanya singkat. Dalam sehari saya Berapa jam? Saya ingat 4 hingga 6 jam lah. Okey, Cik Din, apa bezanya antara padi yang biasa ditanam dengan padi angin ni? Banyak kesan buruk. Macam mana tu? Hasil tak lumayan. Lumayan. Satu lagi, bila musim angin, padi angin ni akan tumbang dulu. Jadi bila padi angin tumbang dulu, padi-padi yang ada di sebelah dia pun akan tumbang, ikut tumbang. Mengenai masalah padi angin, dengan memastikan bahawa kualiti benih padi yang dikeluarkan mempunyai benih-benih padi angin yang habis rendah sekali. Jadi dengan itu Jabatan Pertanian juga telah mengesahkan pengeluaran biji-biji benih ini dan kita telah membuat penetapan, iaitu di peringkat ladang kualitinya ialah kita hanya boleh terima sekiranya 0.2% saja benih-benih yang ada di peringkat ladang adalah benih-benih yang diri daripada rumpai-rumpai yang kita tidak boleh terima. Itu di peringkat ladang. Di peringkat kilang pula kita memperketatkannya lagi, kita mengatakan bahawa hanya 10 biji saja daripada 1 kilogram. Ini bermakna 10 biji daripada 37,000 biji benih. Itulah kualiti yang kita sasarkan. Betul tak ni Cik Din? Ya. Betul? Tahu dia kecil. Untuk maklumat lanjut, layari www.moa.gov.my/agroeksplorasi. Kini kita sampai ke segmen kuis. Hadiah utama yang menanti pemenang, sebuah TV plasma berskrin rata 42 inci jenama Panasonic, sebuah iPad dan telefon bimbit Nokia X6 tajaan Agrobank dan Pharma. Pemenang akan dipilih berdasarkan jawapan yang betul dan paling pantas sampai kepada kami selepas rancangan ini. Apakah jenis siput yang sering mengancam tanaman padi di sini? Berapa hektarkah keluasan sawah di daerah Kuala Selangor dan Sabak Bernam ini? Namakan salah satu dari perayaan menuai di Malaysia. Untuk menyertai, type MOA jarak kuis. Jarak diikuti dengan jawapan anda. SMS ke 15888. Untuk maklumat lanjut, layari www.moa.gov.my/agroeksplorasi. Umpama baja, sumber kesuburan dan hazanah,
Tanah Bondan.